Saya dari Option Bahasa Melayu, Andrian Anak Luka, PDPP, ingin mengucapkan sayulavi, salam sejahtera dan salam perpaduan buat Puan Hun Swee Kim, pensyarah kursus EDP 2102, Sosiologi, Pendidikan dan rakan-rakan sekelas. Untuk deskripsi tugas, soalan mengutarakan peranan sebagai seorang pendidik, iaitu ejen bagi menyemai bibit-bibit sosialisasi dalam kalangan pelajar. Makna terdekat sosialisasi untuk tugasan ini adalah mengikut Kamus Dewan edisi keempat 2010, proses pendidikan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap suatu perkara. Di samping itu, merujuk kepada dapatan kajian di bawah, menghuraikan makna sosialisasi. Berikut merupakan ejen-ejen sosialisasi: keluarga, institusi pendidikan, dan juga masyarakat. Melihat pada makna sosialisasi di sudut pendidikan, jelas pendidikan itu diperoleh melalui dua cara, iaitu pembelajaran formal dan juga pembelajaran tidak formal, iaitu melibatkan di rumah dan juga di institusi pendidikan yang melibatkan ibu bapa dan juga guru. Berikut merupakan hubungan teori dan peranan sebagai seorang ejen. Antara ejen adalah institusi, luar institusi, dan yang utama, ejen guru. Di dalam pembentangan saya hari ini, topik utama yang bakal dibincangkan adalah peranan guru sebagai seorang ejen sosialisasi dan juga teori-teori yang terlibat. Berikut merupakan teori yang bakal dihubungkaitkan dengan peranan sebagai seorang ejen. Teori konflik, teori interaksi simbolik dan tafsiran, teori fungsionalisme, dan 4 peran utama, yaitu guru sebagai pembentuk perpaduan kaum, penyampai kebudayaan, penyampai ilmu kenegaraan, dan juga sebagai suri teladan. Pertama, guru merupakan pembentuk perpaduan kaum. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, nilai murni diterapkan secara jelas melalui pendidikan mata pelajaran seperti pendidikan agama, moral, dan pendidikan sivik. Tujuannya adalah untuk melahirkan insan yang berjiwa moral dan boleh hidup harmoni dalam kepelbagaian. Jelas kenyataan ini disokong oleh Rohani Juwita, mengatakan bahawa masyarakat satu sistem sosial yang terdiri daripada elemen yang saling berkaitan dan menyatu demi keseimbangan. Sebagai seorang guru, haruslah tidak untuk membangkitkan semangat perkauman dalam diri pelajar. Sebaliknya, mendidik nilai-nilai murni agar bangsa terbina. Kedua, guru merupakan ejen penyampai kebudayaan. Seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan negara, kurikulum dibentuk dengan memberi penekanan tingkah laku sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat di Malaysia. Tujuannya adalah untuk memastikan budaya dalam kalangan pelajar kekal mampan dan sebagai seorang guru haruslah memantapkannya. Hal ini disokong oleh Sanggar 2011 melalui penulisannya, mengatakan teori interaksi simbolik dan tafsiran adalah budaya merupakan satu proses umum yang memupukkan pemikiran terhadap perkembangan spiritual
intelektual, dan nilai-nilai estetika. Sebagai contoh, guru haruslah menggalakkan para pelajar atau murid bergiat aktif dalam bidang-bidang kebudayaan dan kerohanian serta keagamaan agar langkah-langkah ini boleh memupuk dan membenarkan murid untuk sentiasa mengingati asal-usul serta akar tunjang mereka. Seterusnya, guru merupakan penyampai ilmu kenegaraan. Melihat gambar rajah yang berikut, ianya berkaitan dengan teori konflik. Sistem pendidikan negara Malaysia pernah terkesan dengan sejarah penubuhan sekolah wawasan kerana pada waktu itu konflik telah berlaku. Terdapat segelintir masyarakat menolak kerana beranggapan identiti sekolah jenis kebangsaan akan terjejas. Sehingga hari ini terdapat 5 buah sekolah wawasan beroperasi dengan jayanya, seperti Kompleks Sekolah Wawasan Pekanbaru Parit Buntar Perak, Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15 Subang Jaya Selangor. Kini, peranan guru semakin mencabar kerana guru perlu menjadi pemudacara yang efektif kepada murid. Pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 perlu dilaksanakan kerana guru merupakan jentera pelaksana dasar kurikulum negara sekaligus sebagai ejen sosialisasi. Halim 2017. Kemahiran belajar dan inovasi meliputi aspek kolaboratif, literasi digital, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah perlu diterapkan kepada pelajar. Hal ini bagi membantu mereka bergerak maju dalam situasi pembelajaran pada masa ini dan hadapan sejajar dengan aspirasi pendidikan negara. Dan yang terakhir, guru merupakan suri teladan. Senario ini sesuai dengan istilah yang ditonjolkan dalam kajian Al-Zubair dan Rees 2001 bahawasanya individu yang diletakkan sebagai suri teladan dianggap sebagai standard cemerlang dan sesuai untuk diikuti. Di akhir perbincangan ini, 4 peranan sebagai ejen dapat disenaraikan, iaitu pembentuk perpaduan kaum, guru sebagai penyampai kebudayaan, penyampai ilmu negara dan juga suri teladan. Rumusannya, guru merupakan ejen bagi menyemai bibit-bibit sosialisasi dalam kalangan pelajar. Sekian, terima kasih.